Ini Meli. Meli suka bermain-main di kawasan rumahnya. Suatu hari, ayah saudara Meli iaitu Uncle Jim datang ke rumah. Uncle Jim mengajak Meli berjalan-jalan menaiki kereta. Mereka melalui satu kawasan yang sunyi dan tiba-tiba Uncle Jim memberhentikan keretanya. Uncle Jim kemudian menunjukkan kamera barunya. Tiba-tiba, Uncle Jim membuka baju Meli dan mengambil gambar Meli. Uncle Jim meminta Meli untuk tidak bagi tahu sesiapa pun mengenai perkara itu. Kemudian, Uncle Jim menghantar Meli pulang semula ke rumah. Meli keliru dan memberitahu ayahnya semua yang terjadi. Ayah Meli terkejut dan marah. Kemudian menelpon 999 untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa. Akhirnya, Uncle Jim berjaya ditangkap oleh polis. Ingat ya adik-adik, jangan benarkan sesiapa pun mengambil gambar adik-adik tanpa pakaian. Jika ia berlaku, beritahu kepada ibu bapa atau penjaga adik-adik mengenai kejadian tersebut. Apakah itu jenayah seksual kanak-kanak dan apakah maksud jenayah seksual kanak-kanak? Ia bermaksud kepada sebarang perlakuan individu yang memaksa, memperdaya atau mengikut kanak-kanak yang mendorong mereka berlakunya hubungan seksual dengan mereka semata-mata untuk memuaskan nafsu seksual. Umur berapakah yang dimaksudkan kanak-kanak dalam kes ini? Semua individu yang bawah umur 18 tahun ke bawah yang melalui sebarang penderaan seksual daripada mereka yang dewasa iaitu 18 tahun ke atas. Apakah statistik peratusan kes jenayah seksual kanak-kanak di Malaysia sekarang? Sebelum pandemik COVID-19 berlaku, statistik kes jenayah seksual kanak-kanak di Malaysia dapat direkodkan sejumlah 17,021 kes jenayah seksual kanak-kanak dalam tempoh Januari hingga 30 Jun pada tahun 2019, bahawa dalam tempoh pandemik COVID-19, peningkatan statistik tersebut yang membabitkan kes kesalahan jenayah seksual terhadap kanak-kanak dah naik sebanyak 42% antara tahun 2020 dan 2021. Jadi nama badan yang melindungi hak asasi kanak-kanak di Malaysia ialah JKM dan juga SUHAKAM. Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM ditempatkan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Badan ini memperkenalkan dasar perlindungan kanak-kanak negara di Malaysia. Mereka merangka 11 strategi berasaskan 4 aspek utama iaitu advokasi, pencegahan, khidmat sokongan dan penyelidikan dan pembangunan bagi melindungi hak asasi kanak-kanak di Malaysia. SUHAKAM pula, badan ini ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia setelah mendapat bantahan daripada beberapa pihak, terutama sekali parti politik dan NGO yang tidak puas hati terhadap tahap hak asasi manusia di Malaysia. SUHAKAM mengeluarkan kenyataan umum tentang isu-isu hak asasi manusia semasa, termasuklah keganasan terhadap kanak-kanak seperti jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Artikel atau perkara yang melindungi kanak-kanak dari gangguan seksual pula ialah Malaysia telah meratifikasi Treaty Convention Hak Kanak-Kanak atau CRC, di mana CRC ini merupakan satu dokumen yang memberikan perlindungan kepada kanak-kanak daripada pengabdian, penderaan, eksploitasi serta memberikan jaminan kepada kanak-kanak akan hak-hak mereka. Perkara ini termasuklah melindungi kanak-kanak daripada sebarang jenis jenayah termasuklah jenayah seksual. Seperti mana yang dinyatakan dalam Treaty Convention Hak Kanak-Kanak iaitu perkara 19, negara-negara pihak hendaklah mengambil segala langkah perundangan, pentadbiran sosial dan pendidikan yang sewajarnya untuk melindungi kanak-kanak daripada semua bentuk keganasan fizikal atau mental, kecederaan atau penderaan, pengabaian atau perlakuan cuai, penganiayaan atau eksploitasi termasuklah penderaan seksual semasa dalam jagaan ibu bapa penjaga di sisi undang-undang, penjaga-penjaga di sisi undang-undang atau mana-mana orang yang menjaga kanak-kanak itu. Punca-punca berlakunya penderaan seksual kanak-kanak yang pertama ialah kurang didikan agama yang diperolehi. Kedua, gagal mengawal nafsu seks seperti kes Nurin Jazlin, kanak-kanak yang mengalami penderaan seksual dan penderaan.
Nordin Jazlin merupakan kanak-kanak mangsa penculikan dan pembunuhan Malaysia yang kesnya mendapat perhatian media di seluruh negara. Nordin dilaporkan hilang selepas keluar bersendirian untuk ke pasar malam di Wangsa Maju. Dia mempunyai 3 orang adik-beradik dan merupakan anak kedua daripada pasangan Jasmin Abdul Jadil dan Nur Azian Bistaman. Dia merupakan pelajar tahun 2 Sekolah Rendah Kebangsaan Desa Setapak, Kuala Lumpur. Nordin dilaporkan hilang selepas keluar ke pasar malam berhampiran rumahnya di Seksyen 1 Wangsa Maju. Pelbagai usaha dilakukan melalui media dan orang ramai, termasuklah NG. Pada pagi 17 September 2007, pemilik kedai menemui sebuah beg sukan yang baru ditinggalkan di hadapan rumah kedainya di PJS 1/48 Petaling Jaya. Ia mengandungi badan bogel kanak-kanak yang tidak dikenali itu yang disumbat dalam kedudukan janin. Polis percaya bahawa beliau telah mati lebih daripada 6 jam sebelum penemuan. Timun dan terong ditemui disumbat dalam kemaluan mangsa dan telah menyebabkan rektumnya pecah. Ia telah ditentukan bahawa jangkitan bakteria telah menyumbang kepada kematiannya. Iaitu, ibu bapa Nordin Jazlin tidak dapat mengenal pasti badan sebagai anak perempuan mereka kerana perubahan dalam ciri-ciri fizikal beliau. Dia juga mencadangkan bahawa anak-anak mungkin warga asing kerana dia tidak mempunyai parut yang akan disebabkan oleh vaksin BCG mandatori terhadap batuk kering. Ibu bapanya mulanya mengekalkan harapan bahawa anak perempuan mereka mungkin masih hidup dan merupakan mangsa beberapa panggilan palsu daripada orang. Mulanya mengekalkan harapan bahawa anak perempuan mereka mungkin masih hidup dan merupakan mangsa beberapa panggilan palsu daripada orang yang mendakwa bahawa Nordin berada di bawah jagaan mereka. Penjurian DNA kemudian dijalankan mengesahkan mayat sebagai Nordin Jazlin. DNA kemudian dituntut oleh keluarganya dari Hospital HKL Kuala Lumpur dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Taman Ibu Kota Setapak Kuala Lumpur pada 21 September selepas solat Jumaat. Pelaku di atas kes ini masih lagi tidak dapat diketahui dan pada 27 Oktober 2021, Polis Diraja Malaysia mengesahkan bahawa kes masih lagi dalam siasatan. Selain itu, saksi seorang warga Indonesia serta gambar yang diberikan juga diperolehi oleh pihak polis. Bapa Nordin Jazlin iaitu Jasmin Abdul Jadil juga memberikan keterangan tentang kemungkinan maklumat baharu berkenaan pembunuhan itu di IPD Sentul. Seterusnya, faktor ayah tiri yang menganggap kanak-kanak sebagai stimulasi seksual. Keempat, masih masalah penagih mudah dan arak yang dijadikan mereka bertindak di luar batasan kemanusiaan. Kelima, masalah pembalas dendam terhadap perempuan. Punca yang terakhir ialah pengaruh kisah silam yang seseorang itu pernah mengalami penderaan seksual yang menyebabkan dalam mindanya telah meninggalkan kenangan silam yang tidak baik. Kanak-kanak lain pula menjadi mangsa kepada mereka yang ingin mengulangi perkara tersebut. Terdapat banyak kes jenayah seksual yang berlaku di Malaysia. Baru-baru ini, seorang remaja perempuan mendakwa seorang guru lelaki membuat jenaka mengenai rogol ketika dalam kelas sehingga mencetuskan kemarahan di media sosial. Ain Husniza Saiful Nizam, 17 tahun, berkata, kata-kata yang tidak menyenangkan itu dibuat semasa pelajar membincangkan tentang gangguan seksual semasa kelas pendidikan jasmani dan kesihatan di sekolahnya yang terletak di daerah Kuala Selangor. Perkara ini berlaku kerana kurangnya usaha dalam mencegah jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Antara usaha yang dapat dilakukan bagi mencegah jenayah seksual terhadap kanak-kanak ialah memperkenalkan sistem simakan pesalah jenayah seksual terhadap kanak-kanak dalam daftar kanak-kanak EDKK. Hal ini supaya kanak-kanak dapat berwaspada akan orang di sekeliling mereka bagi mengelak daripada menjadi mangsa jenayah seksual. Selain itu, mengadakan kempen kesedaran mengenai jenayah seksual terhadap kanak-kanak secara meluas. Sebagai contoh, kempen tersebut akan membincangkan tentang ciri-ciri predator seks kanak-kanak supaya kanak-kanak boleh mengelak daripada berinteraksi dengan golongan ini. Antara ciri-ciri predator seks kanak-kanak ialah cenderung melakukan kontak fizikal berlebihan dengan kanak-kanak seperti menggelitik, mencium atau memeluk. Di samping itu, pengembalan akta seksual terhadap kanak-kanak juga merupakan salah satu usaha bagi mencegah jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Tambahan lagi, larangan perkahwinan bawah umur tanpa mengira umur dan kaum juga dapat mencegah jenayah seksual terhadap kanak-kanak daripada berlaku. Seterusnya kita pergi kepada usaha-usaha membantu mangsa jenayah seksual kanak-kanak. Di sini saya telah senaraikan dua usaha-usaha tersebut, iaitu khidmat bantuan buang mandi berkaitan kepada mangsa dan mahkamah khas jenayah seksual kanak-kanak kini diperluaskan. Khidmat bantuan buang mandi ini disediakan bagi memastikan penjaga
Pelindung orang yang dibantu dibenarkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis mengenai semua perkara berhubung dengan apa-apa tindakan sivil yang boleh dibawa atau dimulakan oleh orang yang dibantu jika ada. Ia juga untuk mendampingi mangsa jenayah seksual dalam mana-mana prosiding di mahkamah untuk dibicarakan bagi pihak orang yang dibantu jika perlu. Yang kedua, Mahkamah Khas Jenayah Seksual Kanak-kanak kini diperluaskan di setiap negeri. Sudah tentu, Mahkamah Khas ini ditubuhkan untuk mengendalikan apa-apa kes yang berkaitan dengan jenayah seksual kanak-kanak. Segala pendakwaan akan difailkan di Mahkamah Khas ini, malah ia juga untuk memupuk kesedaran orang ramai mengenai kesalahan jenayah seksual terhadap kanak-kanak, serta sistem sokongan untuk mangsa iaitu kanak-kanak disediakan dari hari pertama sehingga kes yang dibicarakan itu selesai. Pada tanggal 25 November 2021, satu kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak berita harian di internet tentang bapa tiri ditahan kerana mencabul kanak-kanak. Didapati kejadian ini berlaku di Taman Seri Andala Selang. Mangsa yang berumur dalam lingkungan 4 ke 5 tahun pulang daripada taska dan bersendirian dengan bapa tirinya di rumah. Suspek bertindak menyentuh bahagian sulit mangsa ketika berada di dalam bilik. Di sini saya dapat simpulkan bahawa suspek berfikir secara singkat dan melakukan perkara yang tidak wajar. Maka usaha-usaha ini ditubuhkan untuk memastikan semua lapisan masyarakat mendapat akses kepada keadilan masing-masing. Berhubungan seksual dengan perempuan bawah umur 16 tahun tanpa keliraannya, hukumannya adalah penjara maksimum 20 tahun dan sebat. Manakala bagi perempuan bawah umur 12 tahun tanpa keliraannya pula adalah penjara minimum 10 tahun dan maksimum 30 tahun dan sebatan. Manakala merangsang kanak-kanak bawah 14 tahun pula untuk melakukan kelucuhan terlampau dengannya atau orang lain, hukumannya adalah penjara minimum 3 tahun, maksimum 15 tahun dan sebatan. Kesimpulannya, jenayah penderaan seksual terhadap kanak-kanak perlu dibanteras. Ibu bapa janganlah bersikap bengis terhadap anak-anak, sebaliknya pupuklah semangat ingin maju dalam diri anak-anak dengan cara psikologi. Sayangilah kanak-kanak dan jauhilah kes penderaan seksual kanak-kanak kerana ia tidak menguntungkan mana-mana pihak. Isu ini tidak boleh dipandang remeh dan hanya beranggapan bahawa hanya individu tertentu terlibat sebagai mangsa. Sehubungan dengan itu, isu ini perlu ditangani segera. Mangsa perlu dikenapasti dan diberi rawatan supaya trauma di dalam dirinya dapat diubati.